Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi berjumpa kembali untuk subjek matematik tingkatan 1. Jadi hari ini topiknya ialah berkaitan penyelesaian masalah melibatkan nombor perpuluhan. Okay, sama ada nombor perpuluhan itu positif ataupun nombor perpuluhan itu negatif. Jadi yang video yang sebelum ni kita lihat operasi melibatkan pecahan kan, melibatkan garis nombor perpuluhan dan membandingkan nombor perpuluhan yang besar dan juga yang kecil. Itu cikgu minta maaf lah sebab ada masalah berkaitan audio. Okay, so hari ini sambungannya ialah menyelesaikan masalah melibatkan perpuluhan. Okay, kita buat pengiraan, kita tengok macam mana operasi. Okay, operasinya masih lagi sama seperti yang sebelum ini. Sama macam mana? Konsepnya sama dengan integer. Bezanya dia adalah perpuluhan. Sama juga dengan pecahan, bezanya adalah perpuluhan. Masih lagi kita lihat konsep BODMAS. Okay, konsep BODMAS kalau yang sudah dibagi tahu, BODMAS, B-O-D-M-A-S, bermaksud buat dulu bahagian bracket. B is for bracket. Okay, bracket, division, multiplication, addition, subtraction. So maksudnya ikut susunan lah. So kalau lihat contoh yang pertama, okay, selesaikan kurungan negatif 1.25 tambah 0.2 tolak 1.2. Okay, apa penyelesaian dia? Apa mau dibuat dulu yang pertama? Okay, kalau soalan ini sebenarnya kalau kamu tekan sahaja calculator, direct tekan calculator, dia tidak ada masalah. Okay, boleh terus dapat jawapan. Tetapi kita tidak dapat melihat bagaimanakah proses ataupun jalan kerja yang sebenar. Okay, contoh contoh cikgu tunjuk pengiraan melibatkan menggunakan calculator. Tengok, type direct 1.25 tambah 0.2 tutup kurungan tolak 1.2. Okay, sebenarnya kamu boleh terus direct direct guna calculator yang ini. Tengok, terus tekan calculator sama seperti di dalam soalan. Tekan, tinggal sama dengan. Okay, dapat jawapan, tukar. Kalau calculator yang jenis ni kena tukar SD, tukar subtraction kepada decimal. Okay, negatif 2.25 jawapan dia. Okay, ingat negatif 2.25. Cuba jawapan dia negatif 2.25. Itu jawapan dia. Okay, tetapi kita tidak mahu yang begini. Kita mahu dalam keadaan ada jalan kerjanya. So apakah yang pertama? Okay, yang pertama ialah kita akan selesaikan yang bahagian bracket, ya ini. Okay, selesaikan yang itu. Apa jadi kalau selesaikan itu? Maksudnya kamu buat pengiraan untuk yang ini saja. Okay, yang ini, okay, fine, boleh. Kamu boleh guna calculator direct. Guna yang ini saja dulu. Maksudnya kalau mau tekan calculator, maksudnya kamu akan tekan negatif, buat dalam kurungan dulu kan. Ini negatif 1.25 negatif 1.25 tambah 0.2. So apa yang dapat? Negatif 1.05. So jawapan untuk yang ini ditulis dulu sebelum tulis yang keseluruhan. Maksudnya jawapan ini adalah negatif 1.05. Kemudian barulah kamu tulis tolak 1.2.
Yang ni turun balik. Okey, yang kita selesaikan, yang ni diselesaikan dulu, kemudian yang ni ikut saja salin balik. Okey, so sekarang tinggal lagi sebaris yang ni saja. Okey, apa dia buat seterusnya? Pengiraan yang biasalah. Okey, so selesaikan dua yang ini. Macam mana selesaikan? Boleh tekan calculator, tidak ada masalah. Boleh tekan calculator. Kita nak jalan kerja, so negatif 1.05 tolak 1.2, so sama dengan negatif 2.25. So jawapan dia negatif 2.25. Tengok, sama kan? Okey, sama dengan kan? Okey, so beza kalau tekan calculator, kamu tertinggal langkah ini. Ini langkah ini adalah jalan kerja lah. Okey, ini menunjukkan kamu faham konsep apa yang dibuat yang pertama, konsep buat emas. Okey, boleh faham Okey, so contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, sama juga. 4 tambah negatif 0.22 darab 1.5. Okey, kita tengok, boleh tekan calculator direct. Okey, kalau soalan tu soalan objektif, yang soalan ABC, tidak ada masalah. Tekan saja calculator direct, tidak payah ada jalan pengiraan. Okey, tekan saja direct calculator. Macam mana? Okey, tekan ikut kurungan 4 tambah buka kurungan negatif 0.22 tutup kurungan, ada lagi kurungan, lepas tu darab 1.5. Tengok apa jawapan dia. Sama kan? Kita tekan sama macam yang ini. Bila tekan sama dengan, dapat jawapan 5.67. Okey, jawapan dia ialah 5.67. Okey, ini jawapan yang, tetapi kita nak jalan kerja. So, apa yang pertama yang dibuat? Tengok, ada kurungan. Okey, ada darab. Siapa duluan? Buat emas B bracket. So, buat dalam kurungan dululah. So, buat dalam kurungan. Okey, so dalam kurungan tu ada apa? Dalam kurungan ni ada yang ini, perjumpaan dua simbol. Kita balik konsep, konsep yang asasnya. Okay, kembali kepada konsep yang sudah kita belajar. So, positif dengan negatif bila bertembung berdua berdekatan begini, dia akan tukar jadi tanda yang baru. So, tanda yang baru dia akan jadi tolakan. Maksudnya yang ni masih ada 4, yang ni sudah tukar jadi negatif 0.22 kurangan darab 1.5. Okey, so selesaikan 4 tolak 0.22. Okay, ini selesaikan. Yang ni selesaikan boleh guna kalkulator. Tekanlah kalkulator. Okey, apa? 4 tolak 0.22. Kalkulator kena ada, wajib ada. Satu orang mesti ada satu kalkulator. Belilah yang murah. Di One Stop banyak yang murah. Di DIY banyak yang murah. Okay, kirim. Beli yang saintifik begini Okay, kirim dengan ibu bapa, suruh beli. Okay, so 4 tolak 0.22. Apa jawapan dia? Tukar kepada perpuluhan. Sebab kenapa? Sebab kita sekarang dalam keadaan perpuluhan, soalan perpuluhan. So 3.78. So jawapan yang ini ialah 3.78. Kemudian didarab, turun balik darab 1.5. Barulah kamu selesaikan 3.78 darab 1.5. Okey, kalkulator balik supaya laju kan. Okay, so 3.78 darab 1.5. So apa jawapan dia? Tengok,
5.67. Sama kan atas. Okay. So maksudnya jawapan akhir dia 5.67. Okay. So ini jawapan akhir. Samalah kalau kira direct. Tetapi kalau kira direct, ingat kamu terskip, tertinggal 2 langkah ini. Okey, 2 langkah ini kalau soalan struktur melibatkan jalan kerja, kamu tidak dapat markah lah. Okey, maksudnya kalau melibatkan peperiksaan, yang ini kamu tinggal, kamu bagi jawapan saja, tidak ada markah. Okey, walaupun betul tidak ada markah. Dia betul, dia tidak salah, tapi tidak ada markah sebab kamu tidak ada jalan kerja. Okey, lihat contoh yang ketiga. Okey, sama 0.2 kurungan negatif 1.5 tolak negatif 1.25 tutup kurungan. Okey, kita tengok guna kalkulator. 0.2 kurungan. Okey, kurungan ni sama ini sebabnya menandakan ada 2 kurungan sini ni. Okey, ni kurungan juga. Ni walaupun kurungan begini, dia masih lagi kurungan. Jangan pula kamu pelik, kenapa ni kurungan ni macam bergaris, ini kurungan ni macam bulat. Okey, dia sama saja. Ini hanya membezakan kurungan yang di luar dan kurungan yang di dalam. Okey. So, okey, kita tekan balik kalkulator. 0.2 kurungan negatif 1.5 tolak kurungan negatif 1.25, ada 2 kurungan kan, 1 kurungan 2 kurungan tutup. Okey, bila selesaikan sama dengan dapat berapa? Negatif 0.05. So maksudnya yang ini ialah negatif 0.05. Ini jawapan dia. Okey, kalau tekan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, ini fine. Ini jawapan yang betul, tapi belum ada markah. Mana markah dia? Markahnya adalah pada jalan kerja. Apa yang diselesaikan? Dalam kurungan kan? Dalam kurungan dulu diselesaikan. So, selesaikanlah. Akan jadi 0.2 kurungan negatif 1.5. Tengok ini. Apa jadi? Dia akan jadi positif 1.25. So ini masih dalam kurungan. Tadi baru kurungan yang dalam ni yang kecil. Kurungan yang di luar ni belum lagi diselesaikan. So selesaikanlah. Selesai kurungan yang di luar. So selesaikan yang ni. Apa jadi? Ya, ini salin balik 0.2. Yang ini apa jadi? Tekan kalkulator lah. Okey, kalau tidak mau tekan kalkulator tidak masalah. Okey, ingat balik konsep yang kita belajar. Okey, cikgu tunjuk balik konsep yang kamu belajar dulu Tanda berbeza. Tanda berbeza kena buat apa? Kena buat tolak kan. Siapa tolak siapa? Yang besar tolak yang kecil. Apa yang besar? Ini yang besar, bukan ini besar. Ini 1.2, ini 1.5. Walaupun ada 5 belakang 1.25, dia kecil. Dia tengok lepas 1, 2. Ni lepas 1, 5. So yang ni yang besar. So kalau buat pengiraan 1.5 tolak 1.25. Macam mana mau tolak? Pandai? Biasa kalau begini ni tidak ramai yang kelam kabut ni mengira ni. Okey, 1.5 bermaksud 1.50. Ni ada kosong sini ni. Kan? 5 pinjam, tinggal 4, 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 2, 2. Kosong. So negatif 0.25 kan. Kenapa negatif? Sebab dia ikut tanda ini. 1/5 besar ikut tanda yang ni, dia akan jadi negatif 0.25. Okey, kalau tidak mau kira, okey, bosan mau kira macam tu kan, so guna kalkulator lah supaya lebih senang. So negatif 1.5 tambah 1.25.
So apa jadi? Ya, negatif 0.25. Sama kan? Negatif 0.25. Okay, so bracket ni macam mana buat? Okay, bracket ni sebenarnya adalah operasi. Dia tidak ada apa-apa pun di sini kan. Ini bermaksud adalah operasi darab. Ataupun kamu tekan kalkulator yang begini ni. Okay, tekan saja kalkulator yang ni. Apa jawapan dia? Okay, contoh tekan kalkulator 0.2 kurungan negatif 0.25. Apa jawapan? Negatif 0.05. Okay. Ataupun ni negatif 0.05 ataupun kamu simpan darab sini. Boleh juga. Sebab kurungan ni bermaksudnya nombor dengan kurungan bermaksud adalah darab. Ataupun kamu tekan 0.2 tekan darab. Darab negatif 0.25. Tengok. Sama juga jawapan dia. Negatif 0.05. So jawapan dia adalah negatif 0.05. Jawapan akhir lah. Okay. So jawapan akhir dia itu. Okay. Boleh? Okay, contoh yang seterusnya. Okay, negatif 2.48 darab negatif 0.4 tambah 1.25. Okay, so ada kurungan. Macam ada kurungan, tapi dia bukan kurungan. Sebab ini dia tidak berubah tanda ni. Okay, darab dengan tolak dia tidak berubah tanda yang lain. So ini bukan kurungan, dia hanya memisahkan saja. Yang ini di paling depan ada apa-apa di depan simbol? Tak ada kan? So dia adalah bukan kurungan. Dia hanya memisahkan nombor negatif saja. Okay. So selesaikan ikut board mask. Board mask ada darab, ada tambah. Siapa duluan dibuat? Buat operasi darab. Okay, so buat ini di depan dulu lah. So buat yang ni dulu. Lepas tu apa dia buat? Selesaikan guna kalkulator. Senang kalkulator. Maksudnya negatif. Tulislah salin lah sama macam di sini pun boleh. Negatif 2.48 tutup kurungan darab negatif 0.4. Apa jawapan dia? Jangan pening keluarlah pecahan pun jangan pening. Tukar kepada perpuluhan 0.992. So 0.992. Hai, mana hilang negatif? Macam mana boleh hilang negatif? Kan ada negatif. Kan kita sudah belajar nombor darab nombor yang ini kan. Negatif darab negatif dia akan jadi positif. So positif diabaikan. Itulah dia punya asalnya. Okay, kemudian salin balik yang belakang ni. Yang belakang salin balik tambah 1.125. So tambah 1.125. Okay, so selesaikan. Okay, kalau mau tambah direct pun tambah direct boleh. Okay, lebih selamat guna kalkulator. Ingat, kalkulator guna untuk pengiraan, bukan untuk cari jawapan. Okay, bukan untuk cari jawapan sekaligus. Dia adalah untuk membantu membuat jalan kerja dalam proses pengiraan. So 0.992 tambah 1.125. So jawapan dia 2.117. Jawapan dia 2.117. So itu jawapan akhir lah. Okay. Okay, contoh yang seterusnya. Okay. Negatif 7 tolak negatif 2.6 bahagi 0.4. Okay, ada kurungan, ada bahagi, ada tolak. So siapa dulu? Ini kurungan ni. Ini kita anggap sebagai kurungan. Sebab apa? Sebab dia ada
tanda dia bukan darab bahagi sini ni. Ini tolak. Tolak dengan tolak bermaksudnya dia akan jadi satu simbol yang lain. Okay, so maksudnya ini adalah kurungan. Okay, so kamu selesaikan yang inilah. Okay, apa jadi bila diselesaikan? Dia akan jadi negatif 7. Yang ini tukar jadi tambah 2.6 bahagi 0.4. Okay, so ada tambah, ada bahagi. Siapa duluan? 2.6 bahagi 0.4. So selesaikan inilah. Okay, selesaikan macam mana? Yang ni apa? Yang ni salin balik. Okay, salin di tempat asal, dia di depan, salinlah di depan. Okay, yang ini selesaikan. Kalkulator lah. Okay, so kalkulator apa? 2.6 so bahagi 0.4 sama dengan 6.5. So yang ini jawapan dia adalah 6.5. Depan dia apa? Depan dia positif lah. Kenapa positif? Sebab 2.6 positif, 0.4 positif depan ni kan, positif bahagi positif, dia akan dapat positif, maksudnya tambah lah. Okay, so negatif 7 tambah 6.5. Kemudian langkah terakhir, selesaikan. Okay, selesaikan. Negatif 7 tambah 6.5. So kamu tambah lah, guna kalkulator lah. Okay, so negatif 7 tambah 6.5. So sama dengan negatif 1/2. Tukar negatif 0.5. Negatif 0.5. Okay, so ini jawapan akhir. Okay. Okay, satu lagi contoh. Contoh yang terakhir. Okay, ini soalan dalam bentuk ayat. Okay, kena faham betul-betul ayat dia. Okay, dalam satu eksperimen, suhu awal suatu campuran kimia ialah 21 darjah. Okay, suhu awal. Ini suhu awal. Okay, kemudian tulislah. Kita tulis sikit supaya nampak. Dapat maklumat, tulis suhu awal sama dengan 21 darjah Celsius. Okay, awal permulaan lah, dia paling depan. Okay, campuran kimia itu disejukkan dengan kadar 5.2 darjah Celsius seminit selama 5 minit. Apa dia buat? Disejukkan. Disejukkan berapa? 5.2 darjah seminit selama 9 minit. Maknanya kalau seminit yang ini, kalau 2 minit bertambah lagi yang ini, kalau 3 minit bertambah lagi. Okay, setiap seminit 5.2 darjah Celsius. Ini disejukkan. Disejukkan bermaksud adalah tolak lah, negatif. Okay, kalau ditulis disejukkan dengan kadar apa? 5.2 darjah Celsius seminit. Tapi itu seminit. Yang dia buat berapa? Yang dia buat selama 9 minit. Okay, maksudnya ialah apa maksudnya? Maksudnya ialah kali lah 5 point, maksudnya ialah 5.2 kali 9, sebab 9 minit kan. Okay, disejukkan bermaksud ialah tolak. Okay, sejukkan dia. Okay, kemudian yang ayat seterusnya, kemudian ia dipanaskan dengan kadar dipanaskan
dipanaskan dengan kadar 3.6 darjah seminit selama 6 minit. Okey, dipanaskan bermaksud tambah. Okey, dipanaskan berapa dipanaskan? 3.6 darjah seminit, tetapi selama 6 minit, bermaksud 3.6 darab 6 kan? So dipanaskan bermaksud operasi tambah. Kemudian, apakah suhu akhir bagi campuran bahan kimia itu? Okey, so campuran suhu akhir bermaksud kena buatlah operasi yang ini 21 tolak yang ini tambah yang ini. So maksudnya 21 tolak 5.2 darab 9 tambah 3.6 darab 6. So selesaikan. 21 tolak berapa? 5.2 darab 9. Kalkulator lah. Apa? 5.2 darab 9. Kena satu-satu ya, jangan kamu terus tekan kalkulator sekaligus. Satu-satu. Okey, sebab kita nak dia punya jalan kerja. So 5.2 darab 9, apa jawapan dia? Tukar kepada perbulan 46.8. So ini jadi 46.8. So tambah 3.6 kali 6, 3.6 darab 6 dapat 21.6. So 21.6. Kemudian selesaikan yang akhir. Ini bolehlah satu kali terus. Okey, satu kali terus. 21 tolak 46.8 tambah 21.6. So jawapan akhir dapat negatif 4.2. So negatif 4.2 darjah Celsius. Ini adalah suhu akhir. Okey. Ya, salah. Okey, so maknanya kamu kena faham betul-betul ayat dia. Dapat ayat, dapat maklumat, tulis, salin. Okey, so itu sajalah. Itu saja untuk melibatkan operasi perpuluhan lah, melibatkan menyelesaikan masalah, melibatkan gabungan operasi perpuluhan. Okey, untuk next, untuk next kelas nanti kita akan tengok yang ini gabungan operasi antara integer perpuluhan dengan pecahan. Okey, kita gabung semua. Okey, integer kamu dah belajar, pecahan dah belajar, perpuluhan dah belajar. Nanti kita gabung tiga-tiga tu. Kita gabung pula operasinya semua, tambah, tolak, darab, bahagi sekali. Okey, sekaligus kita guna semua operasi itu. Nanti kita tengok macam mana selesai. Konsep dia sama. Konsep dia adalah masih lagi buat emas. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, harap dapat melihat video ini dengan baik dan cuba fahami dengan betul-betul. Kalau tidak faham, boleh hubungi cikgu. Okey, boleh personal dengan cikgu. Okey, so tak faham juga, cuba ulang lah. Okey, ulang. Video ni boleh dilihat, boleh diulang balik-balik berbanding dengan Google Meet. Hanya masa itu saja. Okey, kalau video kamu boleh ulang-ulang tengok. Okey, kamu download siap-siap lah. Okey, download siap-siap di YouTube tu, tekan ada link download.
Okay, so itu saja. Jangan lupa like, subscribe dan tulis di ruangan komen tu nama kamu dan kelas untuk rekod kehadiran. Okay, sekian. Assalamualaikum dan selamat belajar.